Okey, so hari ini kita sambung topik 4.2, pembiakan tumbuhan, buku teks muka surat 119. So, kita tengok di sini. Okey, untuk pembiakan tumbuhan, tadi cikgu kata tumbuhan, haiwan dan juga manusia perlu membiak sebab kita nak hasilkan organisma yang baru. Cuba tengok pokok ni. Satu pokok dia mengeluarkan buah sebab dia kata apa? Saya berbuah untuk mengelakkan keturunan saya pupus. Maksudnya dia nak generasi dia, dia ada anak, so anak dia boleh dia punya generasi tu akan bersambungan. Yang pokok ni pula tengok kesian kat dia, dia tak ada buah, jadi lama-lama dia akan mati dan tak ada keturunan dia. So yang apa yang penting dalam ni, kita nak belajar dulu struktur dan fungsi bahagian bunga sebab kita tahu sebelum satu-satu pokok tu berbuah, dia mesti hasilkan bunga dulu. Bunga tu adalah macam dia punya, macam manusia ada ovum dengan sperma, pokok dia ada bunga dia untuk menghasilkan buah. Dalam buah tu pula ada biji, biji tu nanti akan tumbuh organisma yang baru. Okey, so kita kena belajar struktur dan fungsi bahagian bunga. Muka surat 120. Okey, untuk muka surat 120 ni, kamu kena boleh melabel. Tak perlu lukis tapi kamu akan diberi struktur bunga macam ni. Macam struktur pembiakan manusia juga. Kamu kena tahu struktur dan juga fungsi dia. Yang ni pun sama. Kamu kena tahu struktur dia dan kamu kena juga boleh tahu fungsi dia. So yang ni kamu kena boleh label. Ini adalah gambar tumbuhan berbunga lah. So kita kena tahu setiap bahagian dia. Saya cikgu ambil cikgu punya grafik tablet card. Okey, kita tengok satu persatu. Tengok satu-satu. Yang kita tengok bahagian besar dululah. Bahagian ni yang hijau yang memegang kelopak ni. Kelopak yang memegang, nampak tak cikgu tunjuk di depan yang cikgu bulatkan ya. Okey, bahagian sini namanya adalah sepal. SEPAL, dan sepal ni fungsi dia atau tugas dia adalah melindungi bunga, nak lindung bunga, nak protect bunga pada peringkat kuduk Allah. Sekejap dia pergi ke bawah pula. Okay, pada peringkat kuduk maksudnya masa dia kecil tu bunga dia tu tutup tu. Itu adalah tugas sepal. Dia nak cover bunga tu, nak protect bunga tu masa dia masih lagi kecil, dia tak kembang lagi. Okay. Yang kedua kita nampak yang bahagian yang besar ni. Bahagian yang besar ni kelopak bunga lah, kita panggil kelopak bunga. Ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama-samalah. Ini namanya adalah ranggi. R-A-N-G-G-I. Ranggi ni selalunya berwarna-warni. Warna macam-macam. Ada merah, kuning, biru, ada warna purple. Tugas dia apa? Tujuan dia untuk menarik perhatian serangga dan haiwan supaya macam lepah ke, kata apa lagi rama-rama ke, untuk mai dekat bunga tu, dia nak tarik perhatian bunga tu. Okey, seterusnya kita tengok bahagian pembiakan sistem pembiakan bunga betina, iaitu bunga betina di sini ya. Kita ada stigma, di sini stigma, kita ada stil, batang yang panjang ni ialah stil, dan di dalam ni kita ada ovari, yang bahagian besar sini ovari. Di dalam ovari ada ovule, ni semua ditandakan. Ovari yang luar ni macam yang cover dia, dalam ni adalah ovule. So stigma, stil, ovari dan ovule ni kita panggil pistil. So organ pembiakan betina bunga kita namakan sebagai pistil. Dalam pistil itulah terkandungnya stigma, stil, ovari dan ovule. Lepas tu kita juga ada stamen, iaitu organ pembiakan jantan bagi bunga. So bunga ni dia ada dua-dua dekat dia lah. Bunga ni bunga bisex lah, kita kata dua-dua ada dekat dia, iaitu yang betina pun ada sekali,
yang jantan pun ada sekali. Tadi kita dah bincang yang betina, kita ada pistil. Dan untuk organ pembiakan jantan bagi bunga ialah stamen. Stamen ada apa pula? Dua saja. Stamen ada anther dan filamen. Anther bahagian atas ni, filamen bahagian batang yang memegang anther tu. Namanya stamen. So dalam bunga raya ni, contoh dia bagi kat sini bunga raya dia ada dua-dua, organ jantan dan organ betina. Yang jantan namanya stamen, ada dua, anther dan filamen. Dan yang betina pistil ada 4, stigma, stil, ovari dan ovule. Jadi struktur ni semua kamu kena ingat dan kena hafal nama dan fungsi dia. So, sebelum kita teruskan kat sini, jom kita tengok dulu modul kita. Okey, di sini modul muka surat 16. Cuba buka. Jom kita label sama-sama. Kamu tengok dalam buku teks muka surat 120 dan kamu cuba isi sekarang. Boleh tak? Yan Shan, Yan Ping, Ishita dengan seorang lagi. Okey. Cuba isi sekarang. Nombor 12A. Isi sekali yang P, Q, R, S, T, U, W tu dia punya fungsi dia. Okey, jom kita buat sekarang. Cikgu bagi masa kamu Dah buat. siap dah. Dah siap dah. Buat dah. Atas. Kat atas kat bawah buat sekali fungsi dia. Kalau dah siap abang, cikgu saya dah siap. Macam Apek dah siap dah. Okey, satu lagi kalau Yen Ping siap. Kalau Ishita siap. Kalau Sinway siap bagi tahu cikgu. Cikgu, Ya. cikgu kita kena jawab ke? Ya, jawab sekarang lah. Oh, Cikgu suruh kamu tengok buku muka surat 120 dan label sekarang. Lagi kita bincang lah barulah syok. Kalau tidak tu cikgu duduk cakap seorang bagi jawapan. Kamu tak belajar, cikgu lah yang duduk belajar. Hari ni kita nak belajar pasal pokok saja. Lagi cerita siap lagi abang cikgu. Sinway dah siap. Okey, isikan P dan Q. Yang ni pun bunga yang ada dua organ pembiakan sekali. Ada pistil dan juga ada stamen. Di belah sini adalah pistil. Yang ni adalah stamen. Jadi kamu label. Yang pistil tadi ada 4. So, labelkan kat sini. Yang mana stigma, yang mana stil, yang mana ovari, yang mana ovule. Lepas tu semua sekali 4-4 ni dia membentuk satu struktur kat sini. Yang PQ ni pula dia membentuk struktur R ni. Lepas tu yang bahagian kelopak bunga ni kita panggil apa? Bahagian hijau yang memegang bunga tu nama apa? Habislah, senang saja, simple saja. Lepas tu P, Q, R, S, T, U, V ni, W ni kamu nyatakan fungsi dia untuk apa. P tu tugas dia menghasilkan apa. Q memegang apa. S apa dia semua isi.
Dah siap? Tak, cikgu. Belum? Okey. Ya, Ishita ada apa? Yenping dah siap? Belum, cikgu. Belum, okey. Sinwei dah siap? Sinwei tak dengar lah. Cikgu tak dengar Sinwei cakap apa. Siap. Siap, okey. Tunggu Satnah. Kita tunggu Ishita dengan Yenping. Cikgu, Ya, B kena isi ke? ya. B. B ya. B belum lagi. Ini. Boleh isi butir demurang mengandungi apa? B isi sekali. Dia sama soalan yang sama soalan 12. So sekarang kita buat soalan 12. Sini yang kedua. Ya insyaAllah sampai habis sampai soalan B. Apa cikgu? Apa cikgu? Tak sampai habis dah ke? Soalan B siap dah 12B. Habis. Okay good. Bawa aja. Ni panggil Syabil masuk tengok dia tak tahu apa ni. Call Syabil, call Iskandar, call siapa lagi? Kimi. Sabil. Cikgu Sabil. Cikgu Sabil dah masuk. Syabil dah masuk? Cikgu. Sabil dah masuk. Mana tak ada pun. Sabil dah masuk cikgu. Tak ada masuk. Cuba panggil tengok dia. Dia tidur kot. Message dia. Okey. Siap? Ishta? Tak, cikgu. Okay, Yenping siap? Siap, cikgu. Okey, jom kita discuss dia punya jawapan. Okey, siapa yang tahu jawapan boleh abang kat sini. Boleh on mic dia beritahu. Okey, jom kita tengok dulu struktur pembiakan bahagian bahagian betina bagi bunga iaitu di sini. So kita tengok apakah dia struktur U. U tu apa? YouTube. Stigma. Stigma, bagus. Sekejap cikgu tulis. U ialah stigma, betul. Bahagian V. Steel. Still, bagus. Lepas tu bahagian W. Ovary. Ovary, bagus. Dan bahagian Y. Oval. Ovule. Okey, ovule. Jadi stigma, still, ovary dan ovule ni adalah bahagian betina bagi daun pula tumbuhan. So kita namakan Pistil. pistil. Ishita kau dah jawab ni? Ya. Okey, sekarang cikgu nak tanya Yenping pula untuk bahagian jantan bagi bunga iaitu di bahagian sini. Okey, Yenping boleh sedia? Cikgu nak tanya ni. Okey, bahagian P kita namakan apa? Bahagian kepala ni? Anther. Enter, bagus. Enter. Lepas tu bahagian yang memegang enter di sini, bahagian Q. Nama apa tu bahagian Q tu?
Bahagian Q ni yang panjang ni nama apa? Filament. Filamen. Bagus. Jadi untuk bahagian jantan bagi tumbuhan, enter dan filamen kita panggil apa? Stamen. Bagus. Cikgu. Ya, Cikgu. Dah kau dah. Ya. Angkat. tak angkat biar pergi kat dia lah. Tak apa, teruslah belajar je lah. Kita belajar sajalah. 4 orang tu tak apa. Janji kita belajar. Okey, lepas tu Sinway. Bahagian S ni kita namakan apa ni bahagian S ni? Bahagian warna-warni yang cantik ni setiap bunga. Ranggi, bagus. Dan bahagian T yang memegang kelopak bunga ni. Nama apa ni Sinway? Sepal. Bagus. Okey, kalau kamu dah boleh label, so tak ada masalah lah kalau keluar soalan label-label ni, cikgu doakan supaya kamu boleh jawab dengan baik. So, selepas itu bukankah saja kita kena tahu dia punya struktur, tapi kita juga kena tahu dia punya fungsi dia. So, Apek bersedia dengan jawapan untuk fungsi di bawah tu. Cikgu nak tanya Apek, fungsi dia. Pakai warna hijau lah pula. Okey, kita tengok soalan berkaitan dengan fungsi di bawah sini. P tu ialah tadi enter. Apakah fungsi enter, Yanshan? Menghasilkan apa? Yanshan, ada lagi ke di situ? Yanshan pergi mana? Kah jawab soalan cikgu. P, apakah fungsi enter? Enter tugas dia untuk apa? Yanshan. Okey, pergi mana? Pergi makan ke? Cikgu. Apakah fungsi enter? Menghasilkan apa? Tak ada dalam buku Tak ada, cikgu bagi jawapan Menghasilkan butir debunga. Butir debunga. Menghasilkan habuk-habuk tu, ingat kalau kamu tengok dekat bunga kan macam ada serbuk kuning tu kan. Serbuk kuning tu namanya butir debunga. Okey. Q pula. Q, filamen. Di sini. Yang panjang ni. Memegang apa? Apakah fungsi dia? Memegang. Ni apa ni? Q ialah memegang. Struktur ni nama apa? P ni? P ni enter kan? Jadi tugas dia adalah memegang enter. Yang ni tak ada dalam buku teks sebab tu cikgu bagi. Okey, Yanshan, untuk S pula. S ni ialah ranggi. Ranggi dia berwarna-warni. Sebab apa ranggi tu kena berwarna-warni? So bagi jawapan untuk S. Menarik perhatian siapa? Untuk apa? Serangga. Serangga. Siapa jawab tu? Saya. Ishita. Untuk memenangi perhatian semangat. Ya, untuk dia berwarna-warni untuk menarik perhatian serangga untuk pendebungan. Dan haiwan. Pendebungan. Menarik haiwan, ya betul, pendebungan. Pendebungan tu adalah proses persenyawaan
bunga jantan dengan organ pembiakan betina bagi tumbuhan. Untuk T pula, Yanshan, T, sepal. Apakah tugas sepal? Apakah fungsi sepal? Pupuk. Duduk, bagus. Melindungi ya, betul-betul. Di peringkat kuduk, maksudnya masa dia kecil lagi tu, masa bunga tu tak kembang lagi, dia tutup lagi. Itu adalah peranan sepal, melindungi bunga pada peringkat dia tutup tu. U pula, U ialah stigma. Apakah fungsi stigma? Menerima. Nah, orang lain pun boleh jawab juga kalau tahu jawapan. Menerima butir debunga. Menerima butir debunga. Dan V, still di sini, yang struktur di sini, yang cikgu tanda ni. Memegang apa ni? Stigma duduk di atas, still ni dia memegang. Stigma. Memegang, yes, memegang stigma. Okey, dan W, akhir sekali, W adalah ovari. Ovari di sini, ovari menghasilkan ovule. Ovule kan ada dalam dia, tugasnya adalah menghasilkan ovule. O-V-U-L. Okey, seterusnya B, soalan B, butir debunga mengandungi apa, manakala ovul mengandungi apa. Yang mana satu ada gamet jantan, yang mana satu ada gamet betina. Butir debunga mengandungi gamet apa? Jantan ke betina? Butir debunga. Gamet jantan, bagus. Gamet jantan sebab dia duduk dekat organ pembiakan jantan bunga kan di sini. Manakala ovule ni bahagian betina tumbuhan, so mengandungi gamet betina. Kalau dalam manusia dan haiwan, sperma adalah gamet jantan, ovum adalah gamet betina. Kalau dalam tumbuhan, butir debunga yang debu-debu tu adalah gamet jantan dan ovule dalam tu adalah gamet betina. Okey, Syabil dah masuk. Syabil. Cikgu decline kau dia. Cikgu tak masuk lah. Tadi dia minta masuk. Nah, Syabil masuk semula. Tadi cikgu nampak dia nak cuba masuk. Tapi tak sempat naik mic. Okey, dah sampai kat sini. So, kamu kena ingat ini adalah fungsi-fungsi bagi setiap sistem pembiakan struktur bunga. Sistem pembiakan adalah struktur bunga dan fungsi dia. Okey, sampai sini kita akan masuk balik ke buku teks kita. So kita akan masuk pendebungaan. Pendebungaan ni adalah proses persenyawaan bagi gamet jantan dan gamet betina untuk tumbuhan. Kita panggil dia sebagai pendebungaan. Kalau persenyawaan dalam manusia tu, kita ada sperma dengan ovum, tapi yang ni butir debunga dengan ovule. Tadi cikgu katakan kalau dalam tumbuhan yang jantan tu kita panggil butir debunga, kita tak panggil sperma, kita panggil butir debunga. Kalau yang bunga betina, bahagian betina bunga tu, kalau manusia kita panggil ovum, dalam tumbuhan betina kita panggil ovule. Okey, dalam pendebungaan ni ada dua jenis bunga, iaitu bunga bisex
bunga unisex. Apa maksud bunga bisex? Bunga bisex ni macam kita tengok bunga raya tadi. Dia ada dua-dua sekali dekat dia. Bahagian jantan dan bahagian betina dalam satu bunga. Sorry, unisex. Je tunjuk, sebut bisex je tunjuk unisex. Tengok sini ya, unisex. Unisex dulu. Unisex ialah dia ada asing-asing. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Yang bunga jantan dia ada struktur pembiakan yang jantan sahaja. Dia cuma ada stamen iaitu anther dengan filamen. Bunga dia asing-asing. Bunga betina pula dia ada pistil iaitu stigma, stil, ovari dan ovule ni satu bunga lain. Tapi kalau bunga yang bisex macam bunga raya tadi kita tengok tadi, dia ada dua-dua organ jantan dan betina dalam satu bunga. Iaitu kat sini dia ada yang ni bahagian organ jantan iaitu stamen dan dia juga ada pistil dalam satu bunga macam bunga raya tadi. Itu adalah beza bunga bisex dan bunga unisex. Boleh faham? Okey, tu beza dia. Okey, seterusnya boleh faham tak ni? Bunga unisex dengan bunga bisex. Bunga unisex maksudnya dia ada bunga asing-asing. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Lain-lain bunga. Satu bunga jantan, satu bunga betina. Bunga jantan dia ada struktur jantan saja. Bunga betina dia ada struktur bunga betina sahaja. Tapi kalau bunga bisex, dia ada dua-dua dalam satu bunga. Macam bunga raya yang kita tengok tadi. Dia ada stamen, dia juga ada pistil. Boleh? Tu dah ada dah. Syabil, okey ke Syabil? Kita dah sampai ke bahagian pendebungaan. Okey. Okey. Yang ni cikgu cerita tadi boleh faham dah? Sinwei, Yanping, Ishita, Yanshan. Yang cikgu cerita pasal bunga tadi. Ada dua jenis bunga, bunga unisex, bunga bisex. Jom kita tengok dekat buku teks kita, muka surat 121. Bawah dia ada tunjukkan contoh-contoh bunga unisex. Kat sini dia bagi contoh bunga unisex ialah bunga jagung dan bunga betik. Iaitu hanya bunga betina yang akan menghasilkan buah dan biji benih di dalamnya. Contoh kat sini dia bagi pokok betik, yang ni bunga jantan dia macam ni. Bunga betina dia macam ni. Bunga jantan dia kecil-kecil sikit, bunga betina dia ada pistil. Bunga jantan dia ada stamen sahaja. Pokok jagung pun sama, dia ada bunga jantan macam ni dan bunga betina. Boleh tak kamu bagi contoh lain pokok yang ada bunga jantan asing, bunga betina asing? Dia tak ada dua-dua dalam satu. Yang akan hasilkan buah adalah bunga betina sahaja. Ada tak contoh lain? Kalau contoh bunga, buat lambat pula. Kalau contoh bunga yang bisex tadi banyaklah bunga raya. Kita ada bunga apa lagi kalau kamu tengok yang ada dua-dua. Bunga rose cikgu rasa ada dua-dua. Nanti kamu pergi lah tengok dekat laman rumah kamu, pergi tengok belek bunga. Yang mana ada dua-dua sistem pembiakan bunga jantan dengan bunga betina ataupun dia ada satu-satu saja. Satu bunga jantan, satu bunga betina. Okey, next kita tengok pendebungaan, iaitu pendebungaan tu apa? Pendebungaan ni macam persenyawaan lah. Proses pemindahan butir debunga daripada anther ni yang organ jantan, ke stigma iaitu organ betina bagi bunga. Anther yang matang akan pecah dan membebaskan butir debunga dan sesetengah butir debunga mungkin tersebar ke tanah, ada yang dibawa oleh ejen pendebungaan ke stigma bunga. Jadi pendebungaan kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacuk. Hilang.
Habil tu hilang. Siapa dia? Sana cikgu nak ni. Untuk masuk lagi. Sat. Mana dia? Okey, boleh cikgu tahu Habil ni siapa? Habil Muhammad? Oh, tak ada pun. Mungkin line tak elok kot. Ada. Habil Muhammad ni siapa? Boleh cikgu tahu nama? On mic itu boleh cakap? Siapa yang guna akaun Habil Muhammad? Tak mahu cakap. Okey, tak mahu cakap tak apa. Kita tengok dekat buku teks muka surat 122. Okey, kat sini kita sedang belajar sekarang adalah jenis pendebungaan. Cikgu kecilkan supaya kita nampak the whole picture. Apa maksud pendebungaan kacu, apa maksud pendebungaan sendiri. Pendebungaan sendiri maksudnya bunga daripada pokok yang sama. Satu pokok je. Bunga, katakan kat sini bunga yang ni. Cikgu tukar dia colour lain supaya nampak sikit lah. Okey. Bunga A, cikgu kata bunga ni, bunga A dan pokok ni ada banyak bunga. Bunga A, bunga B, A, bunga B. Katakan butir bunga daripada pokok bunga A, dia pi dekat pokok dekat bunga B. Itu adalah proses pendebungaan sendiri. Pokok yang sama, cuma bunga yang lain-lain saja. Okey, pokok bunga ni butir bunga di A, dia pi ke B. B mungkin pi ke C. Dia pokok yang sama tapi dia pindah-pindah butir bunga. A mungkin pi ke D, katakan ini D, cikgu tulis. Okey, butir bunga A dia pi dekat stigma bunga D. Macam tu. Contohnya itu kata-kata pada pokok yang sama, itu kita namakan pendebungaan sendiri. Kalau pendebungaan kacuk pula, dia melibatkan dua pokok yang berbeza. Pokok tak sama. Katakan ni pokok nombor 1, ni pokok nombor 2. Butir bunga tu pindah daripada pokok 1 pi ke pokok 2. Bunga di pokok 1 pi ke bunga di pokok 2. Ataupun bunga di pokok 2 dia pi ke bunga di pokok 1, macam tu. Pokok lain-lain. Dan kalau tadi pendebungaan sendiri pokok yang sama. Bunga lain-lain pi. Okay, tapi kalau pendebungaan kacuk pokok lain-lain. Bunga daripada pokok 1 pi ke pokok 2. Atau bunga dari pokok 2, bukan bunga dah, butir bunga. Butir bunga daripada pokok 2 pi ke pokok 1. Boleh faham? Ini namanya pendebungaan kacuk. Boleh faham setakat ni? Faham, cikgu. Okay, good. Lepas tu kita terus bawah ni penerangan dia lah. Apa yang cikgu cakap tadi, inilah di bawah dia. Boleh baca. Tapi kat sini tengok lah. Spesies pokok yang sama. Kalau kata ini pokok kacang, ni pun pokok kacang juga. Bukannya pokok kacang dengan pokok rambutan. Macam tu. Spesies pokok dia sama. Okey, seterusnya kita tengok yang ni kamu pun dah pandai. Ejen pendebungaan. Maksudnya, orang kata apa? Bahan ataupun benda ataupun serangga ataupun unsur yang menjadi pembantu yang menolong butir bunga untuk dipindahkan ke stigma. Kat sini contoh gambar ni, proses pemindahan butir bunga oleh ejen pendebungaan. Kat sini kita katalah bunga daripada pokok bunga A ni, macam mana cara dia nak pindahkan butir bunga dia ke pokok bunga B? Pokok bunga A atau bunga B, macam mana nak pindah? Contoh macam di sini pun. Dia boleh tak pergi sendiri, contoh di sini gambar ni. Bunga A ni macam mana dia nak pindahkan butir bunga dia ke B? Ada banyak cara, iaitu dia mesti menggunakan ejen
pendebungaan. Kalau tidak, mana boleh nak pindah sendiri, betul tak? Dia mesti ada ejen pendebungaan, iaitu siapa yang bantu dia untuk pindahkan butir debunga tu daripada stamen ke pistil. Bila cikgu sebut stamen, kamu kena tahu dah stamen ialah organ jantan bagi tumbuhan, pistil organ betina bagi tumbuhan. So, butir debunga akan pindah daripada anther, dia akan pindah ke stigma. Walau pokok bunga ni, bunga dia ni duduk dekat-dekat, dia mana boleh pi sendiri. Butir debunga tu dia tak boleh pi sendiri. Jadi dia kena ada satu orang ataupun satu perkara yang membantu dia pindah daripada sini ke sini. Apa dia? Ejen pendebungaan. Jom kita tengok apa dia ejen pendebungaan. Lari pula. Ni mana pula ni? Sana, dia lari pergi ke lain lah. Okey, kita tengok ejen pendebungaan. Kita tengok. Okey, ejen yang pertama macam ejen Ali lah. Ejen Ali tu kan dia tolong kan. Ni pun sama lah. Ejen pendebungaan ni lah tolong proses pendebungaan. Kalau ejen Ali, ejen nak cegah jenayah. Ni ejen pendebungaan, dia nak tolong proses pendebungaan. Yang pertama sekali, haiwan dan serangga. Mungkin juga burung, mungkin juga rama-rama, mungkin juga lagi apa? Kumbang, mungkin juga lebah. Okey, sorry kat situ dia kata macam mana haiwan dan serangga ni tolong proses pendebungaan. Cara dia adalah butir debunga tu yang putih sobok-sobok kuning tu dia akan melekat pada badan serangga ataupun haiwan semasa serangga atau haiwan tu hinggap untuk menghisap madu. Butir debunga tu akan lekat dekat kaki, dekat badan. Jadi dia akan, lepas tu dia pergi ke bunga lain pula kan. Dia hisap-hisap madu kat situ macam rama-rama ni. Semasa dia hisap madu ni lah, butir debunga akan melekat pada badan dan sayap dia. Lepas tu dia pergi bunga lain pula. Jadi proses dia bawa debunga tu, itu adalah, dia ni adalah sebagai ejen pendebungaan. Okey? Ciri-ciri bunga yang didebungakan oleh haiwan atau serangga, bunga tu mestilah ranggi dia besar dan warna-warni. Sebab tu tadi kita bincang, antara ciri ranggi adalah dia mesti berwarna-warni. Tadi Apek cakap untuk menarik perhatian haiwan dan serangga. Betul? Jadi bila haiwan dan serangga tu nampak, oh cantiknya, warna-warni, jadi dia pun akan pergi hisap madu di pokok tu lah. Pokok tu ada madu lah selalunya. Okey, tengok ni. Mempunyai nektar dan berbau harum. Wangi, bunga yang wangi-wangi selalu akan menarik perhatian serangga dan haiwan. Dia juga ada madu sebab serangga dan haiwan tu dia perlukan madu. So dia akan pergi dekat pokok yang ada madu. Dan juga pokok tu mestilah menghasilkan butir debunga yang kasar dan melekit. Kalau kamu pegang pun dia akan lekat dekat jari-jari kamu. Kita pun boleh jadi ejen pendebungaan. Pergi dekat pokok tu, pegang-pegang ni buka pokok-pokok bunga yang lain. Bunga yang sama lah, daun yang pokok yang sama. Okey, contoh bunga yang didebungakan oleh haiwan dan serangga ialah pokok durian, pokok rambutan, pokok betik, bunga raya, bunga matahari dan bunga ros. Ni semua pokok-pokok yang dia ada bunga yang warna-warni. Okey, seterusnya ejen yang kedua ialah angin. Angin pun boleh tolong juga proses pendebungaan. Butir debunga dia mestilah ringan, ditiup angin dan dapat sampai ke stigma bunga. Ciri-ciri kalau dia dibungakan oleh angin, dia tak perlu warna yang terang, tak perlu menarik perhatian pun. Sebab yang penting dia adalah ringan. Stigma dia mestilah ringan, licin, kecil dan butir debunga dia mesti banyak. Stigma dia mesti panjang dan berbulu. Warna dia pula, dia tak perlu warna terang-terang. Warna putih, pudar, itu adalah ciri debunga yang ditiup angin.
Okey, lepas tu filamen dan stil dia panjang. Contoh nampak ni yang budak ni pegang kan. Okey, contoh bunga yang dibungakan oleh angin ialah jagung, rumput dan padi. Dia tak perlu pun warna cantik-cantik, warna putih, warna yang uh, pudar saja okey dah. Okey, seterusnya kita ada kelebihan pendebungaan pula. Okey, kelebihan pendebungaan kacuk. Kalau tadi kita tengok pendebungaan sendiri kan. Lah ni kita nak tengok apa kelebihan pendebungaan kacuk. Pendebungaan kacuk tadi kita kata dua pokok daripada yang sama spesies. Banyak kelebihan dia. Antara kelebihan dia ialah dalam carta yang ditunjukkan di sini ya. Iaitu pokok lebih sihat dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Tanaman mempunyai varieti baharu, biji benih lebih berkualiti dan pokok tu dia lebih tahan terhadap perosak dan penyakit. Okey, ada info tambahan di sini. So, agensi mana yang terlibat dalam menyelidik dan meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian Malaysia? Ada dua, iaitu MARDI dan MPOB. Kalau MARDI itu Institut Kemajuan Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, ni semualah pertanian semua. Dan yang kedua, Lembaga Minyak Sawit, dia khusus untuk minyak sawit saja. Okey, sampai sini okey ke? Kita nak tunggu lagi ni. Sampai sini okey? Oh, okey. Ada tak yang tak faham? Ini kelebihan sajalah, kena baca, kena ingat. Okey, kita terus dengan aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidang pertanian. Kat sini dia tunjukkan contoh-contoh pendebungaan kacuk. Contoh kita gunakan dalam pokok kelapa sawit, dalam betik, dalam jagung, dalam padi. Contoh kelapa sawit ni kita kacukkan pokok, nama dia, spesies dia nama Piscifera dan juga Dura. Dia hasilkan pokok kacukan nama dia Tinera. Apa ciri Tinera? Tinera ni buah dia dan isi dia lebih banyak dan tempurung yang nipis. Jadi bila buah dan isi dia banyak, dia dapat menghasilkan minyak kelapa sawit yang lebih banyak dan lebih berkualiti. Kalau jagung pula, kita tengok yang kita selalu lah. Kamu pergi pasar malam, kamu selalu duk tengok kan dia tulis jagung manis, jagung madu, jagung Taiwan, apa semua tu kan. Tengok kat sini. Jagung manis dari Taiwan dan Mexico kita kacukkan, so kita akan dapat satu jenis pokok jagung yang manis, lagi besar, lagi tahan terhadap penyakit. Nama dia Mas Madu. Okey, tak mau cerita semua yang kamu boleh baca. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana proses persenyawaan berlaku, iaitu proses butir debunga nak bertemu dengan ovule di dalam ovari. So kat sini dia ada tunjukkan proses dia. Yang pertama sekali, butir debunga yang kuning-kuning tu kan dia dibawa oleh ejen pendebungaan, dia akan jatuh pada stigma. Bila dia start jatuh pada stigma di sini, dia akan mula mengeluarkan satu tiub. Nampak tak ni tiub ni? Asal dia butir debunganya tak ada tiub. So bila dia dah lekat dekat stigma, dia akan keluarkan satu tiub panjang. Dia akan tembus sampai ke ovule. Ovule ada dalam ovari. Lepas tu bila sampai dekat ovule, dia akan masukkan bahan genetik dia ke dalam ovule ni. Inilah proses pendebungaan. Macam mana butir debunga tadi yang halus, kecil-kecil, biji-biji kecil tu macam mana boleh sampai ke ovule dalam ovari tumbuhan betina. Okay, clear? Simple saja. Seterusnya kita nak kena tengok banyak benda ni hari ni cikgu nak cover banyak. Kalau boleh nak habiskan hari ni. So lagi pukul 12.10 baru habis kan? 11.10. Okey, struktur biji benih dan fungsi dia kita tengok. Selepas persenyawaan berlaku, tadi kita tengok kat sini, dia dah sampai dekat butir debunga, dah sampai dah ke ovule di sini dalam ovari. Persenyawaan pun berlaku. Kita tengok apa pula lepas tu. Hasilkan biji benih pula. Tengok kat sini.
Selepas penyewaan berlaku, ovule dalam ovari akan berkembang jadi biji benih. Macam manusia, ovum jumpa dengan sperm, dia akan berkembang jadi zigot, lepas tu dia jadi embrio. Macam ni jugalah, sama jugalah. Butir bunga, dia jumpa dengan ovule, dia akan berkembang jadi biji benih. Iaitu dia kata terdiri daripada embrio yang dilapisi oleh kulit biji atau testa. Bahagian-bahagian bunga yang lain pula akan layu dan gugur. Jadi biji benih pula ada dua, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Dicotyledon lah, cikgu sebut dicotyledon lah. Okey, kita tengok apa beza dia kat sini. Biji benih dicotyledon dengan biji benih monocotyledon. Kita tengok. Dicotyledon maksudnya dia ada dua cotyledon lah, dua tangkuk tu. Kalau mono satu tangkuk saja. Contoh kat sini dia ada struktur dia pun dah beza dah. Kalau kat sini untuk dicotyledon, kalau kita tengok ada depan, pandangan depan dia macam ni, dia ada micropyle, dia ada hilum dan dia ada testa. Testa tu bahagian luar yang cover dia. Okey, kulit dia. Kalau kita belah dia, kita tengok ada kat sini di bahagian micropyle ni lah kita akan ada kat situ plumule, radikel dan cotyledon, yang ni kita panggil sebagai embrio, dan bahagian luar ni adalah testa. Di sini adalah bukaan dia tu nah. Okey, untuk monocotyledon pula kita ada kulit biji dan kita ada radikel bahagian akar macam ni ya. So, kulit biji di dalamnya kita namakan sebagai endosperma. Lepas tu ini adalah cotyledon, ini adalah plumule dan ini adalah radikel yang terkeluar ni, dia akan mengunjul keluar macam ni ya. So, boleh label sajalah. Dan kamu kena tahu setiap fungsi bagi struktur yang kita tengok tadi di sini. Iaitu kita kena tahu testa, apa peranan testa melindungi biji benih, hilum, tempat biji benih melekat pada kuah, mikropil yang kecil yang membenarkan air dan udara memasuki biji benih, plumule bahagian embrio yang berkembang dan menjadi pucuk, radikel bahagian embrio yang berkembang menjadi akar, cotyledon atau endosperma yang menyimpan dan membekalkan makanan untuk percambahan biji benih. Cerita tadi cerita tentang struktur, lepas tu kita terus lagi, sebab ni kena baca je ni, kena baca, tak apa, lagi bila kita buat latihan kita akan lebih faham. Tadi kita dah buat latihan nombor 12. Ini bahagian soalan 14. Okey, tadi kita dah ni, tak tengok pula yang tadi. Okey, tak apa, ada lagi 10 minit. Tak apa, cikgu habiskan dulu. Sekejap lagi sambil-sambil tu kita buat. Kalau ada masa lagi kita buat soalan 13 ataupun nanti cikgu suruh kamu buat sendiri dulu. Okey, kita masuk seterusnya iaitu percambahan biji benih. Macam mana daripada biji benih dia jadi tumbuhan. Okey, kita tengok kat sini. Kalau kamu nak tanam, contoh kamu nak tanam pokok kacang hijau tu kan, nak tanam pokok kacang hijau, kamu letak dekat tisu, kamu boleh akan nampak dia punya perkembangan dia. Apa yang akan terjadi? Apakah perubahan yang akan terjadi apabila biji benih bercambah? Kita tengok dari segi pertumbuhan radikel, plumule dan keadaan cotyledon dia. Iaitu semasa percambahan, testa akan pecah. Tadi testa dia macam lapisan luar, kulit luar tu yang dia cover embrio tu, dia akan pecah dan radikel akan mula muncul dan tumbuh ke bawah berbentuk akar. Kat sini, testa akan pecah, radikel akan keluar. Dia akan menjadi struktur akar. Lepas tu apa akan jadi? Plumule pula akan tumbuh ke atas menjadi pucuk. Dia akan pecah pula ni, akan keluar plumule. Plumule akan jadi pucuk. So radikel jadi akar, plumule akan jadi pucuk. Sesetengah cotyledon dia kata tumbuh keluar dari tanah dan disebut sebagai percambahan epigil. Percambahan epigil. Plumule dia akan tumbuh dari tanah. Cotyledon keluar dari tanah disebut percambahan epigil. Cotyledon yang tumbuh dari tanah dan
Terdapat juga kotilidon yang tetap dalam tanah sepanjang tempoh percambahan dan ini kita namakan sebagai hypogil. Ada dua percambahan, epigil dan hypogil. Kalau kotilidon tu keluar daripada permukaan tanah namanya epigil, kalau dia terbenam lagi dalam tanah namanya hypogil macam ni. Masih terbenam. Plumule akan keluar, dia jadi pucuk, radikal keluar, dia jadi akar. Kotilidon masih lagi di dalam tanah. Ini namanya percambahan hypogil. Kalau tadi kotilidon dia keluar sekali. Sekali dengan plumule tu dia keluar sekali. Ini namanya epigil. Okey, settle. Syarat percambahan biji benih ada 3 yang penting iaitu kalau kita nak bagi biji benih kita tu jadi pokok, dia mesti ada air, dia mesti ada udara dan dia mesti ada suhu yang sesuai. Kalau kamu pi tanam pokok tapi tak siram air, dia takkan bercambah. Kalau kamu bubuh air tapi kamu letak dalam tempat yang tak ada udara pun tak boleh bercambah. Ataupun kamu bubuh air ada udara tapi kamu letak dalam suhu yang tak sesuai, terlalu sejuk ataupun terlalu panas, macam mana dia nak tumbuh. So ada eksperimen yang boleh dibuat di rumah iaitu eksperimen 4.1 di muka surat 129. Kamu ikut cikgu dah ni? Okey ke semua? Okey, okey. Okey, eksperimen 4.1 kita nak tengok adakah udara, air dan suhu yang sesuai perlu untuk biji benih bercambah. Kita tahu dah mestilah perlu kan. Jadi hipotesis kita ialah biji benih dia perlukan udara, air dan suhu yang sesuai untuk percambahan biji benih. Apa yang kamu perlukan di sini adalah senang saja, kamu perlukan kacang hijau, kertas hitam, minyak masak, kapas, air dan tabung didih. Tabung didih tu kamu boleh ganti dengan bekas kecil. Macam bekas dadih yang kecil itu kan. Kamu boleh guna bekas kecil. Apa-apa bekas pun tak apa. Kamu gantikan tabung didih ni dengan bekas dadih yang kecil tu. Kecil saja. Bekas-bekas apa pun tak apalah. So kamu ikut saja prosedur di sini. Kamu ambil 2 bekas, satu kamu letakkan, dua-dua kamu letak, kamu letakkan satu kapas lembap dan satu kapas yang kering. Dua-dua kamu letakkan biji benih dan dua-dua diletakkan pada suhu bilik. Kamu tengok, yang kapas kering tu biji benih tu tumbuh tak? Yang ada air tu, kapas yang lembap tu maksudnya kita letak air, dia tumbuh ke tak tumbuh? Okey, yang kedua adalah kamu ambil lagi 2 bekas, dua-dua kamu letakkan di sini. Satu kamu letakkan di atas kapas lembap, satu lagi kamu letak dalam air didih yang disejukkan. Maksudnya air didih tu maksudnya kita buang dia punya oksigen di dalam dia. Dan juga kita letak lapisan minyak di atasnya. Maksudnya tak ada udara. Yang ni ada udara, yang ni tak ada udara. Kita tengok yang mana satu akan tumbuh. Okey, lepas tu kita tengok yang mana yang ada air, ada udara, ada suhu yang sesuai. Ni suhu bilik, suhu sejuk. Lupa juga nak ceritakan. Ini C ni adalah kita letak dalam suhu bilik. Yang ni pula suhu sejuk. Kita nak tengok. Kalau ada air, ada udara tapi kita letak dalam peti ais. Adakah dia akan tumbuh? Kita akan tengok. Yang ni pula dia ada air, dia tak ada udara tapi suhu bilik dia sesuai. Dia ada suhu yang sesuai. Dia ada air tapi dia tak ada udara. Boleh tak dia tumbuh? Kita nak tengok antara A, B, C, D ni yang manakah yang akan menghasilkan biji benih yang tumbuh dengan baik. Boleh faham? So lepas tu kita akan isikan dia punya keputusan di sini. Cikgu, eksperimen ni nak buat buatlah di rumah. Cikgu kata sediakan 4 bekas ni. Bekas ni saat cikgu tunjuk kamu. Ayah lo cikgu. Hai, senang saja saat cikgu tunjuk. Bekas kecil saja. Kak cikgu pergi ambil di dapur, cikgu ada. Ambil. Tak, mana dia?
Okey ni, nampak tak? Okey, tak nampak. Bekas dadih. Kecil saja bekas ni. Kamu ambil. Satu kamu isi kapas lembap. Kapas lembap. Satu lagi kapas kering. Lepas tu kamu letak pada suhu bilik. Satu bekas. Dua bekas lah. Dua bekas. Kamu perlukan empat. Empat bekas. Satu ni kamu isi dengan kapas lembap, biji benih, letak pada suhu bilik. So dia ada air, dia ada udara, dia ada suhu yang sesuai. Bekas B pula kamu isikan Bekas B pula ialah tadi kamu isikan kapas kering. Kapas kering biji benih. Jadi dia ada udara, dia ada suhu yang sesuai, letak pada suhu bilik juga, tapi dia tak ada air. Bekas B. Lepas tu bekas C pula. Bekas C, kamu guna air yang mendidih tapi kita sejukkan dulu air panas tu. Kamu ambil air panas. Lepas tu kamu bagi dia sejuk. Kamu bubuh biji benih, kamu bubuh air panas yang kamu dah sejukkan tadi, lepas tu bubuh minyak, lapisan minyak di atas dia, bubuh dalam suhu bilik. Okey, yang terakhir sekali bekas D, kamu bubuh kapas lembap, kamu letak biji benih, tapi kamu simpan dalam peti sejuk, bubuh dalam peti air. So kamu tengok antara A, B, C dan D, yang mana pokok yang tumbuh dengan baik, yang duduk di luar bilik tapi dan ada semua, ataupun yang mana? Kamu cek lah tengok. Senang kan? 4 bekas. Boleh tak? Cuba buat tengok 4 bekas. Ikut macam mana arahan dalam tu. Nanti kita bincang dia punya keputusan dia. Okey, bila berakhirnya eksperimen tu nanti, yang mana hantar buku kat cikgu tu tak apa, kamu buat dalam buku sains 2. Cikgu suruh kamu sediakan amali tak? Buku amali tak cikgu? Kenapa cikgu suruh kamu sediakan buku amali kan? Ada tak buku amali PBD? Ada tak? Senyap je, krik-krik. Buku amali ada tak? Cikgu itu apa? Buku amali. Buku amali. Kan kita, amali tu eksperimen PBD. Cikgu ada suruh kamu sediakan tak? 3 tak buku? Ke cikgu suruh 2 saja? Cikgu tak ingat dah. 2 aja. 2 saja. Okey, kalau 2 saja, buku yang kamu hantar kat cikgu tu tak apa, kamu buat dalam buku lagi satu. Kamu salin eksperimen yang cikgu suruh buat tu, kamu buat eksperimen tu di rumah dan nanti kita bincang jawapan dia. So dalam buku, kamu salin, cikgu nak suruh kamu salin. Cikgu nak lukis tak? Sat. Kamu kena salin eksperimen 4.1. Nota tak apa, nanti cikgu bagi nota nak suruh kamu salin lagi, tak cantik pula. Okey, eksperimen 4.1 kamu salin semua sampailah belakang dan muka surat 130 sampai kesimpulan dan soalan. Cuba jawab kesimpulan dan soalan. Untuk jawab kesimpulan tu kamu kena bagi tahu hipotesis diterima atau tidak. Jangan tak jawab soalan tu. Mesti jawab hipotesis diterima. Lepas tu bagilah kesimpulan kamu. Lepas tu cuba jawab soalan yang berikutan di bawah tu. Okey, bila kita habis saja sampai ke syarat pencambahan biji benih ni, kita habislah bab 4 pembiakan. So insya-Allah untuk peperiksaan pertengahan tahun kita masuk sampai pembiakan ni sajalah. Ya, sebab minggu ni last kita punya PDPR, sebab nanti kamu akan bercuti selama 2 minggu. Lepas cuti 2 minggu tu kita naik sekolah balik, insya-Allah jika kes COVID ni okey, jika tak sambung lagi PKP, kita akan terus peperiksaan pertengahan tahun. Jadi kerja kamu hari ni 2. Satu, kamu buat eksperimen 4.1 muka surat 129 sampai 130. Lepas tu kamu selesaikan modul. Jawab soalan 13 sampai soalan 20. 13 sampai 20 sampai habislah muka surat 16, muka surat 17 modul. Buat bagi habis. So next class kita bincang jawapan untuk amali dan kita bincang jawapan untuk modul. Boleh? Dah 11, 10 dah. Cikgu, mania lo. Alah, nak buat exam ni.
Tak apalah. Duk makan tidur je buat apa kan. Kita belajar lah. Nak kita Itu ada tengah tuition. sekolah ni. Ha? Ada tuition. Tak apalah. Bila habis tuition buatlah. Kamu nak jumpa cikgu hari apa pula ni? Hari So, esok ada lagi. kata Saya juga nak tengok dia. Jadual waktu. Okey, kita akan jumpa seterusnya pada esok cuti. Esok cuti Wesak. Minggu depan tak ada dah ni Apek. Kita tak jumpa dah ni. Hari ni. Silap. Oh betul lah. Tak ada dah. Oh esok patutnya ada. Tapi kita ada cuti hari Wesak. So tak jumpa dah lah. Boleh tak kita buat juga kelas esok? boleh. Boleh ke? Okey, boleh lah. Kita buat jugalah cuti pun. Kita memang duduk di rumah pun kan. So, kita buat kelas juga esok nah. So, buat modul yang eksperimen tu tak boleh lagi lah sebab dia akan ambil masa. Nak biji benih tu nak tumbuh. Dia perlu 3 hari. Jadi tak apa, kamu buat modul dulu. Sambil-sambil tu kamu buat eksperimen. Boleh kita jumpa esok pukul 12.20 sampai 1.30. Okay, terima kasih hari ini semua yang masuk. Nanti cikgu bagi senarai kehadiran, kamu boleh isilah dekat situ. Okey. Okey, terima kasih Yan Shan, Sinwei, Syabil, Yan Ping. Boleh leave kelas sekarang. Okey. Thank you. Bye. Sama.